Aha. Aha, itu ustaz yang baru. Kenapa? Ustaz Rakau yang mana tu? Aha. Aha. Oh, nisab dan haul. Kenapa? Bila kita belajar fiqh zakat, the science of zakat, sahabat kita tanya tentang zakat pendapatan secara khusus lah ya. Zakat pendapatan ni dia satu zakat yang baru, ijtihad yang baru, di mana zakat tu tidak ada dalam buku-buku fiqh yang terdahulu dalam mana-mana mazhab. Kalau kita cari, of course dalam mazhab Syafi'i zakat pendapatan tidak ada, kan? Ya. Hatta dalam mazhab-mazhab yang lain, kalau ada pun dalam mazhab Hambali, di bawah slot dipanggil al-malul mustafad, harta yang kita perolehi secara rutin. Itulah maksudnya, ya. Walau bagaimanapun, in general kita kata zakat pendapatan ialah zakat yang terhasil daripada ijtihad yang baru. Antara tokoh yang bawa mari idea ni ialah Al-Qardawi dalam bukunya Fiqhuz Zakah, dan mungkin juga ada tokoh-tokoh yang lain. Saya pada tahun 1996, bukan. Pada tahun 1997, bila saya bersama beliau di Pusat Islam Malaysia di Kuala Lumpur. Waktu tu saya baru belajar di UIA, first year matrikulasi. Kami dah bersama beliau sehari suntuk, di mana pada waktu itu kita buat wacana ataupun seminar tentang Islamic ekonomi Islam. Jadi kita jemputlah Qardawi. Saya tak tahulah siapa yang menganjurkan, tapi setahu saya waktu tu Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri, mungkin beliau yang panggil mari. Jadi dia pun bagi ucapan juga, bagi presentation juga lah, cerita tentang Islamic ekonomi, ya. Jadi datang antaranya daripada pendapat beliau lah, ya. Jadi satu ijtihad yang baru, walaupun tidak semua negeri mewajibkannya, tak semua negeri. Setahu saya ada negeri yang mewajibkan, ada negeri yang tidak mewajibkan. Selangor mewajibkan. Jadi kita terimalah apa-apa ijtihad baru yang bermanfaat, kan? Walaupun dulu tidak ada, tapi dia satu pendapat yang sudah diterima pakai. Dan saya ingat banyak negara-negara Islam yang sudah menerima konsep itu. Dia satu benda yang baik. Tak apalah, kita ni lah, kan. Dan kita perlu tahu zakat tu juga merujuk kepada prinsip zakat sedia ada yang bersabit dengan zakat harta. Zakatul asman, zakat emas dan perak, di mana ada syarat-syarat tertentu. Antara yang paling penting ialah nisab dan haul. Nisab ni mesti cukup dia punya amount tu untuk satu-satu amount nisab dia. Dan kita pakai nisab emas lah. Itulah 80 gram emas, 80 berapa? 84 80 something lah, ya. Saya pun tak ingat yang spesifik. Tapi itu dia punya nisab. Yang kedua haul. Haul ni mana cukup setahun. Ya. Maksudnya daripada bulan pertama sampai 12 bulan kita kena kira berapa pendapatan kita, ditolak keperluan-keperluan asasi kita. Lebihan itu dianggap wang yang kita lebih, perlu dicampur selama 12 bulan lamanya. Dan jika cukup nisab, maka kita wajibkan keluarkan zakat pendapatan. Maksudnya dalam sebulan, contoh kita gaji 2,000, contohlah, ya. Tolak makan kita berapa, tolak rumah sewa kita atau rumah kita berapa, tolak kenderaan kita berapa, tolak apa penting tu, keperluan kita, lebih ada berapa, contoh lebih kita 500, kalilah dengan 12 bulan. Ataupun kalau kita nak lebih tepat, kerana keperluan kita setiap bulan tidak sama, mungkin bulan ni dia rendah, bulan depan dia lebih sikit. Sebab ada yang tak konsisten, macam kesihatan, makan minum mungkin konsisten, bayaran untuk kenderaan mungkin konsisten, every month kita bayar 500. Tapi kalau kesihatan mungkin tak konsisten. Bulan ni kita masuk klinik, bayarlah RM1, bulan depan tak bayar. Jadi sebaik-baiknya kita ada satu catatan, lebihan perbelanjaan kita every month berapa, cukup setahun, maka kita tengok berapa kita lebih. Tukar sport rim tak masuk, ya. Apa nama?
Aksesori kereta, tukar box speaker kereta kita kat belakang, gerumung, tak masuk ya. Pergi melancong, wallah ta'ala alam lah, so, saya tak masuk. Ya. Tapi kalau nak kira ada ulama kita masuk, ada tu, tapi tak nak beritahu kan. Nanti kan semua masuk kan, tak ada zakat. Itu dipanggil tatabuk rukhas, dilarang tu. Cari kat mana nak meringankan, tak boleh lah. Ni kita ambil syarat am. Jadi hak betul-betul keperluan. Apa betul-betul keperluan? Malbus, apa yang kita pakai. Makul, apa yang kita makan. Masyrub, apa yang kita minum. Maskun, apa yang kita tinggal, rumah kita. Dan yang kelima ialah markub, apa yang kita tunggang. 5 ni hak very basic, mesti ditolak. Kemudian masuklah sikit hak bersabit dengan kesihatan, hak bersabit dengan pendidikan anak-anak kita. Itu dimasukkan juga dalam keperluan. Tapi hak tadi tu, tukar sport ring apa semua, jangan masukkan dia. Itu dianggap sebagai lebihan. Tapi tukar tayar kereta, tukar minyak hitam kereta, itu penting. Melainkan kalau orang tu tukar tayar setiap bulan, bulan ni tukar tayar, bulan depan tukar tayar, tak kira. Bulan depan tu tak kira dah, bulan pertama mungkin kira. Api air, itu keperluan. Jadi kira-kira tu tolaklah ya, tolak. Mana kali sebulan berapa lebih, kalau capai nisab. Kenapa kena tunggu setahun? Sebab itu haul, itu syarat zakat harta. Emas dan perak mesti ada haul. Ada yang tak perlu haul, zakat lain. Zakat pertanian tak perlu haul. Ya, nisab saja. Ya. Dan ada sebagian ulama umpama istana dalam mazhab Hanafi, zakat pertanian nisab pun tak ada, kena keluarkan semua, kira duit. Jadi kena tengoklah dalam setahun tu lebih berapa. Kalau capai nisabnya dalam masa setahun tu, maka wajib dizakatkan. 80 gram emas plus berapa, tak tengok balik 82 ke 83, 84. Yang saya ingat 80 gram emas, macam itulah ya. Jadi kalau cukup, kita kena keluarkan zakat 2.5%.